باليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi puja kita rafakkan, kita tinggikan kepada Allah atas segala nikmat yang telah pun Allah pinjamkan kepada kita. Pagi ini kita kembali lagi hidup di muka bumi sehari lagi, memiliki masa, memiliki kesihatan, memiliki kehidupan. Terima kasih ya Allah atas nikmat dan rahmat yang tak pernah Engkau berkira dan kedekut kepada kami. Maha kaya, maha hebat Allah, Khalik pencipta langit dan bumi. Alhamdulillah, dengan izinnya pagi ini kita akan sambung pengajian kita melalui kitab tafsir, yakni satu-satunya ilmu wahyu yang telah pun Allah Ta'ala wahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini sambungan daripada surah Syam. Surah Syam. Kita berhenti sampai ayat yang kelima kan? Ke-8. Apa ada cantik? 5. Terima kasih Kak T. Kita berhenti pada ayat yang kelima. Okey. Bulan lalu. Bulan lalu dengan izin Allah, dengan ilmu Allah Ta'ala, kita telah pun mengetahui bahawasanya surah Asy-Syam ini Allah Ta'ala bersumpah. Daripada ayat 1 hingga ayat yang ke-7, Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya bermula daripada matahari, kemudian bulan, kemudian siang, kemudian malam, langit, dan hari ini kita akan sambung dengan bumi. Ini kita akan sambung dengan bumi. Kenapa Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk ni? Walhal, makhluk yang Allah Ta'ala sumpah ni daripada nombor 1 sampailah kepada ayat yang ke-6, tak ada akal. Matahari tak ada akal, bulan, siang, malam, langit, bumi tak berakal. Allah Ta'ala ambil, dia kata, aku bersumpah dengan makhluk aku yang besar-besar ni. Yang besar-besar ni tapi patuh. Tak ada akal. Tapi patuh dan taat kepada Allah. Kita kena tahu apabila Allah Ta'ala mengambil sumpah dengan makhluk dia yang besar-besar, yakni bermakna Allah Subhanahu Wa Ta'ala hendak berbicarakan tentang azab. Kalau dia ambil sumpah dengan makhluk dia yang besar-besar, dia nak berbicara tentang azab, ataupun dia akan berbicara tentang huru-hara kiamat, ataupun dia akan berbicara tentang bala. Jadi surah Asy-Syam ni rupanya Allah Ta'ala nak cerita tentang bala ataupun azab yang akan diturunkan sama ada di dunia juga di akhirat. Dibukakan ayat Asy-Syam ini dengan mengajak kita sama-sama berfikir tentang makhluk dia yang besar-besar. Macam kita dah baca dah surah Takwir. Siapa ingat surah Takwir? Iza syamsu kuwirat. Ingat tak? Wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat. Itu semua dia sumpah dengan nama-nama makhluk dia yang besar-besar.
Dia kata, hampa tahu tak? Dia kata, apabila matahari itu digulungkan, sampai diserta laut itu menggelegak naik. Sebenarnya bila dia ambil sumpah dengan nama makhluk ni, dia akan serta dekat kita satu peristiwa besar yang akan berlaku atau yang telah berlaku. Ini cara Allah Ta'ala memimpin kita. No? Cara Allah Ta'ala pimpin kita. Membimbing kita melalui ilmu wahyu. Kita ada akal, kita belajar. Ya. Kita belajar. Akal ini diumpamakan seperti mata. Akal ni macam mata. Ya. Mata kalau dia nak melihat dengan cahaya. Cahaya itu adalah wahyu. Ya. Kalau kata ada mata, boleh melihat tapi tak ada cahaya. Nampak tak? Tak nampak. No? Gelap gelita jugalah. Tidak. Kalau ada akal tapi tak ada Al-Quran, tak ada wahyu, ada cahaya tak? Maka tidak ada hidayah. Orang ada akal, bijak, pandai, tapi tak ada ilmu Al-Quran. Gelap tak hidup dia? Gelap. Jadi kita ni ada akal, ada Al-Quran. Nak belajar dengan tak mau je. Nak baca dengan tak mau saja. Nah, kita jangan jadi seperti orang yang memiliki sepasang mata tapi tak boleh guna dengan sebab gelap gelita. Kita ada akal, kita ada Al-Quran, maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai penyuluh untuk kehidupan. Baca ayat dia, bila kita baca ayat dia, kita faham. Bila kita faham, maka akan terbentang luaslah jalan menuju kepada Allah. Nah? Okay. Yang mana hari ini Allah Ta'ala ambil sumpah dengan wal ardi wa ma tahaha. Demi bumi dan apa yang menghamparkannya. Allah Ta'ala kata, jom tengok. Mai sama-sama kita tengok pada hamparan bumi. Allah Ta'ala hampar muka bumi ni kat kita. Walaupun dalam kajian manusia, para saintis yang Allah Ta'ala anugerahkan kebijaksanaan kepada mereka tentang kaji alam, bumi ni bentuk bulat. Tapi Allah Ta'ala kata, aku hampar kat hamba. Benda yang dihampar, macam mana bulat, no? Benda bulat kalau dihampar, tetap akan kita bergolek. Kita nanti bergolek jatuh. Tetapi Allah Ta'ala kata, aku hamparkan. Dalam permukaan bumi ni, hampa tak rasa gayat pun nak jatuh. Kecuali lah kalau kita pergi cari tempat yang tinggi-tinggi, baru kita rasa gayat. Itu kita pergi cari. Ya? Namun Allah Ta'ala tak pernah menjatuhkan kita dengan sengaja. Kita kalau nak jatuh pun ada sebab. Mungkin kita pening, mungkin kita tersepak batu, atau kita jatuh dalam lubang dan sebagainya. Menyebabkan kita jatuh. Namun kalau kata kita nak jatuh sebab permukaan bumi tak sama, tak pernah. Tak pernah. Kecuali kalau kita cari penyakit. Hang jalan tak tengok depan. Hang tersepak batu. Hang jalan tak tengok ke bawah. Hang masuk dalam lubang. Hang jatuh dalam longkang. Namun kita nak kata muka bumi makin tak sama. Rasa makin condong. Hampa rasa condong tak? Tak condong. Bumi ni berputar semakin laju. Aku rasa pening lah. Tak juga. Penyakit itu daripada kita. Dan kata Allah, hampa tengoklah muka bumi ni. Aku hamparkan. Hampa tanam pokok. Kita boleh tanam pokok. Kita boleh tanam orang. Di dalam hamparan permukaan bumi. Yang mana Allah Ta'ala letak ard pada bumi itu. Satu kilang yang paling proaktif. Bumi ni adalah satu kilang yang paling proaktif. Kalau kita tengok, dia mengeluarkan segala-galanya daripada perut dia. Daripada dasar dia. Di dalam dia ada baja. Kita yang kata kita bubuh baja. Padahal baja kita ambil pun dari bumi juga. Kita ambil, kita meletak. Kita ambil baja, mana ada baja orang ambil daripada langit? Baja orang ambil daripada bumi. Correct. Bubuh di atas bumi juga. Manusia dijadi daripada bumi, tanah. Mati, kembali kepada bumi juga. Kita nak tanam sesuatu, tanam di dalam tanah. Tak ada tanam di atas angin. Atau mungkinlah orang lain ni kata tanam menggunakan apa dia? Hak yang lain ni bubuh dalam ayak saja. Sebenarnya sayur tu dia tak cukup khasiat tau bila dia tak jejak ke bumi. Kalau kita makan dia jadi ayam.
Cuba tengok kalau kita biar lama dia akan berayak. Dia jadi ayak balik. Tapi bila yang kita tanam di atas bumi itu dia lain. Daun dia pun macam lain. Ni Allah Ta'ala kata, pada bumi itu aku letak segala-gala kekayaan. Hamparan bumi yang hampa nampak ni, yang kita duk tengok hari ni, tanah selapis. Di bawahnya ada lagi berpuluh-puluh lapisan. Dengan kekuasaan Allah. Setiap lapisan itu ada makhluk hidup. Sampailah ke dasar yang paling bawah. Ada tak makhluk hidup? Ada makhluk hidup. Lagi gali, lagi dalam, lagi gali. Bila nak tembus? Tak pernah tembus. Subhanallah. Galilah. Sepanjang umur kamu pun, kalau kita nak menggali, takkan tembus. Tak tembus, no? Hebat Allah, no? Punya besar. Tapi ternyata ada makhluk yang lebih besar daripada bumi. Dan kemudian Allah ajak kita, tengok balik diri kita. Wa nafsin wa ma sawaha. Demi sesuatu diri dan apa yang menyempurnakannya. Diri ni adalah diri kita. Last sekali ayat yang ketujuh ni, lepas Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari, dengan bulan, dengan siang, dengan malam, dengan langit, dengan bumi. Lepas tu dia kata, lah ni hampa tengok kat diri hampa sendiri. Yang mana kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, man arafa nafsahu, arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, dia kenal lah Tuhan dia. Jadi apa yang Allah Ta'ala ajak kita berfikir tentang diri kita. Yang mana Allah Ta'ala berikan kepada kita satu pemberian yang paling istimewa, yakni akal. Yang saya sebut awal-awal tadi. Allah Ta'ala bagi kat kita akal, yang mana akal itu ibarat mata. Ibarat mata. Kalau mata itu tak ada cahaya, ada saja mata tapi gelap gelita. Begitu juga akal, kalau tidak ada ilmu, maka gelaplah. Gelaplah. Dan Alhamdulillah, ilmu yang Allah bagi pinjam kepada kita adalah ilmu wahyu. Apa dia? Ilmu Al-Quran. Dan daripada Al-Quran itu ditimba keluar. Jadilah ilmu fiqah. Fiqah bab apa? Bab sembahyang, bab wudu, bab ayat, bab najis, bab nikah kahwin, bab berjual beli. Hukum dia haram, makruh, sunat, harus dan sebagainya. Itu fiqah. Ambil gali daripada mana? Gali daripada Al-Quran. Daripada Al-Quran juga dikeluarkan ilmu usuluddin. Apa ilmu usuluddin? Ilmu tauhid, wujud, qidam, baqa, rukun iman, rukun Islam yang kita belajar. Daripada Al-Quran diajak kita kenal Allah, kenal Rasul, kenal para malaikat, kenal kitab-kitab yang diturunkan, tahu hari kiamat. Itu usuluddin. Daripada Al-Quran digali juga cerita tentang sirah daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajaran sirah daripada Al-Quran juga digali hingga melahirkan satu hukum, yakni hukum faraid, pembahagian harta. Siapa yang layak, siapa yang tak layak, siapa yang wajib menerima, siapa yang gugur tak boleh terima. Itu semua ilmu yang digali daripada Al-Quran. Cuma mungkin bila suruh orang yang jahil macam kita, puan jangan marah bila saya kata kita jahil nak. Sesungguhnya memang kita jahil. Kita tak pandai nak gali ilmu daripada akar umbi Al-Quran sebab kita tak faham. Jadi kita ni menumpang ilmu ulama. Macam saya tumpang ilmu ulama. Cedok daripada ilmu ulama. Cedok daripada kitab tu. Mainlah berbincang dengan puan-puan. Sebab tu saya kata saya tak pandai. Saya pun ilmu saya cedok daripada kitab ni, karangan ulama ni. Bukan kaji sendiri. Bukan pergi kaji. Tak pandai. Jahil. Terlalu banyak lagi ilmu yang wajib kita pelajari. Dan inilah yang dinamakan ilmu wahyu yang Allah Ta'ala bagi pinjam dekat nafsi kita. Nafsi ni apa di sini? Jiwa. Jiwa apa di sini? Akal. Allah bagi pinjam dekat kita. Kemudian bila Allah bagi pinjam dekat nafsu kita ni, dekat diri kita akal ini, maka kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami tunjukkanlah dia kepadanya akan jalan
kejahatan dan jalan kebaikan. Allah bagi dekat kita akal. Allah bagi dekat kita jalan. Jalan baik dengan jalan jahat. Setiap nafsu, setiap jiwa, setiap diri, setiap akal pasti tahu benda baik dan benda buruk. Betul kan? Ya? Pasti tahu. Walaupun dia bukan Islam. Orang yang bukan Islam kalau kita tanya dia, minum arak tu bagus tak? Dia sedap, minum arak tak bagus. Merokok tak bagus. Berzina, melakukan hubungan terlarang tak bagus. Dia akan tahu benda baik dan benda jahat. Membunuh tu tak bagus. Dia tak benda tu benda. Dia pakai moral kan. Tapi kata Allah Ta'ala, bila mana setiap jiwa yang aku bagi akal, akal itu dapat membezakan yang baik dan buruk. Kecuali orang yang rosak akal. Maksud rosak akal ni, terencak akal. Ataupun yang terlalu jahat. Yang terlalu jahat. Sehingga kan dia tak boleh membezakan yang mana yang baik, yang buruk. Sebab bagi dia, apa yang aku rasa nak buat, aku buat. Aku tak memerlukan tunjuk ajar dari siapa-siapa. Okey, kalau kita tengok, Qarun. Qarun ini terkenal dengan harta yang banyak. Sampai hari ni orang masih sebut lagi kan, harta karun. Kan? Walaupun harta tu kita punya, tapi bila banyak, orang kata, tu dia harta karun dia. Padahal kita yang punya. Tapi oleh kerana terlalu banyak, Qarun dapat nama. No? Kan? Kenapa? Ini satu bala untuk Qarun. Dia akan disebut nama dia sampai kiamat. Bala apa sebab harta dia. Orang yang banyak harta ni, tetapi suka mempamer-pamerkan, itulah sifat Qarun. Zaman Qarun dulu, dia tak ada TikTok. Dia tak ada Facebook. Nah, dia tak ada Instagram nak pamerkan dekat orang ramai. Dia ada cincin besar-besar, dia ada rantai besar-besar, dia ada kereta berpuluh-puluh biji, dia ada banglo, dia tak ada. Dia tak ada benda tu semua. Tak ada lagi lah. Harta dia banyak. Nah, macam mana dia nak buat satu cara, aku nak tunjuk dekat orang, bagi orang tengok aku ni banyak harta. Nabi Musa kata dekat dia, jangan pamerkan harta kekayaan kamu. Kerana Allah Ta'ala tak pandang, tu dia punya. Pasal apa pula Allah yang punya, dia kata. Aku punya usaha, aku punya kekayaan ni milik aku. Hasil daripada titik peluh aku. Ni orang takabur. Bila dah berharta, ditegur marah. Ya? Dia kata ini hasil daripada titik peluh aku. Dia kata mungkin kamu Musa, yang miskin, cemburu melihat kekayaan aku. Dah, dia kata aku tak cemburu. Tetapi jangan pamerkan. Dia nanti, dia akan keluar, dia nanti bawa satu bekas duit. Duit, dia nanti tabuk kat jalan. Lepas tu, dia akan suruh khadam-khadam kutip balik. Sambil dia tabuk, sambil dia suruh khadam kutip balik. Nampaklah khadam tu macam fakir miskin duk kutip. Dalam masa yang sama, dia pembohong. Ini macam tu lah. Yang lepas pakat duk tayang dalam internet tu nak. TikTok tayang, pakat lawan tayang kekayaan. Hang tunjuk kau ni punya kereta besar, kereta mewah. Kau ni tunjuk dia rumah sampai 20 biji punya banglo. Tiap-tiap satu harga dia puluhan juta. Kesian kat rakyat marahin. Yang tak ada rumah. Kan? Ni Qarun. Ada nafsu, ada akal. Rupanya tak boleh beza yang baik dan yang buruk. Last kali dia buat macam mana? Dia kata aku nak tunjuk dekat Musa. Musa ni duk marah sangat dekat aku. Aku nak tunjuk dekat dia. Aku ni harta banyak. Itu yang dia bawa keluar sampai 7 ekor unta bawa kunci. Kunci peti besi saja. 7 ekor unta bawa sampai melendut. Ni kunci peti ni kunci peti ni, yang ni. Dia gantung di atas 7 ekor unta bawa jalan kok pasar. Dan kata Nabi Musa AS, inilah satu-satunya manusia yang Allah Ta'ala bagi kebijaksanaan kepada dia, tapi dia bodoh. Dia tak boleh beza yang mana yang baik, yang mana yang buruk.
Akhirnya apa Allah Ta'ala buat? Allah Ta'ala telan. Allah Ta'ala telan melalui permukaan yang dikatakan wal ardi wa matuhaha. Bumi yang satu hamparan tu rupanya sekelip mata saja Allah Ta'ala lesak segala harta dia. Dia kata dia pandai, dia kata dia bijak, dia boleh beza. Aku tahulah yang mana baik, yang mana buruk. Hang Musa sudah ajak aku, sudah tegur aku. Aku tahu. Nah, ya. Ni yang berlaku nak. Jangan berlagak sangat. No. Mereka kadang-kadang bila mana asatizah tegur mereka marah. Kan? Berlumba-lumba menunjuk harta, kekayaan. Sebenarnya dia pun tak pandai beza. Ni kata, kalau orang betul-betul ada akal, yang cerdas, nescaya dia takkan pamerkan. Hanya yang bodoh saja yang buat macam tu. Rupa-rupanya ada juga makhluk yang tak tahu yang baik, yang mana yang buruk. Kalau yang waras, dia tahu. Dia tahu. Benda ni tak boleh. Tak boleh kita pamerkan. Tak boleh kita tunjukkan. Ianya riak. Tapi Allah Ta'ala sebut, bila kami buat penciptaan manusia ni, kami bagi dua jalan pada dia, pilihlah mana baik, yang mana buruk. Jalan baik itu dah tentu ke syurga. Jalan yang buruk itu ke neraka. Jadi, hang tak usah fikir benda ni takdir. Macam puak qadariyah. Puak qadariyah ni, nak buat macam mana? Allah Ta'ala dah takdirkan dia jadi seorang penzina. Disalahkan takdir. Kalau dia seorang yang miskin, nak buat macam mana? Dah takdir Allah Ta'ala bagi jadi aku miskin. Ini yang dipanggil puak qadariyah. Menyalahkan takdir. Allah dah kata aku bagi ke hampa dua jalan. Jalan baik dengan jalan buruk. Pilih. Akal ada, guna pakai. Tapi akal kalau ada gelak gelita. Kalau Al-Quran itu tak dijadikan panduan, maka takkan jumpa jalan kebaikan. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi pada ayat yang ke-9. Qad aflaha man zakkaha. Maka berbahagialah barang siapa yang membersihkannya. Bersihkannya apa ni? Jiwa tadi. Nafsin tadi. Siapa yang bersihkan jiwa ni? Orang itulah yang paling bahagia. Pangkat tertinggi yang Allah Ta'ala bagi, aflah. Daripada perkataan falaha. Aflaha orang yang terlebih bahagia, terlebih berjaya. Qad aflahal mu'minun. Sampai ada telah berjayalah orang yang beriman. Banyak kali Allah Ta'ala ulang-ulang sebut kepada aflaha ni. Kata Allah, orang yang paling bahagia, orang yang paling berjaya, orang yang paling tinggi martabat dia, orang yang berjaya membersihkan jiwanya. Bersihkan jiwanya ini daripada apa? Pertama-tama sekali membersihkan daripada syirik. Itu yang paling pertama. Yang paling utama, bersihkan daripada sifat syirik. Yang kedua, hasad dengki. Hasad dengki. Ketiga, su'uzon, sangka buruk. Ni semua penyakit ni duduk di mana? Ni semua sakit hati, penyakit hati. Jadi, yang ketiga tadi, su'uzon, sangka buruk. Suka sangka buruk dekat orang. Bila orang cakap benda baik, dia kata orang tak puas hati dekat dia. Dia kata orang dengki dekat dia. Bila orang pandang kat dia lama, dia kata orang tu ada sesuatu hajat nak buat dekat dia. Dia kata kawan tu ada niat buruk kepada dia. Ini orang su'uzon. Yang dikatakan kita kalau su'uzon ni 14 hari ditolak amalan kita. Janganlah. Kalau dia main perasaan kadang-kadang nak ingat macam tu, buanglah jauh-jauh. Istighfar kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita sembang dengan orang. Dia tak tengok muka kita. Dia tu sembang aku tak pandang muka. Kata orang dulu-dulu, orang yang sembang tak mau pandang muka ni dia belah hantu raya. Zaman lah ni belah hantu raya nak pergi makan apa? Apa pun tak ada dah. Hantu raya. Istilah dahulu kala, okey. Kita tengok istilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bagi salam, kita sunat tengok muka orang yang kita bagi salam. Kerana melalui lafaz salam, kemarin kita serta pasal salam, melalui lafaz salam akan kelahirnya
seribu rahmat. 100 rahmat. 90 dapat dekat orang yang bagi, 10 dapat dekat orang yang jawab. Pandang muka dia. Tengok muka dia. Dan orang yang tak suka pandang muka orang ketika memberi salam, orang itu orang yang sombong. Bukan dia boleh hantu raya. Orang yang sombong. Jadi, ketika mana kita nak mensucikan hati kita, kita bermulalah dengan memberi salam. Maknanya kalaulah kita bergaduh sama-sama kita, aku rasa tak mampu dah. Tak mampu mengaji dah. Pasal apa? Turut jumpa dia pun pergi juga. Aku tak boleh pandang kau dia. Dahsyat tu Dendam kesumat. Dia buat apa maknanya sampai tak boleh pandang. Tak tahu sebelah mata tak boleh pandang. Tak boleh sebelah mata pandang dah belah mata. Tak bolehlah meluat daripada dia sampai keturunan dia. Buang. Ni, kalau nak jadi orang yang berjaya, buang. Sucikanlah dia. Suci apa? Suci jiwa. Suci jiwa kita. Kalau kita mampu, kalau kita berjaya mensucikan dia, nescaya jadilah kita orang yang aflah. Orang yang berjaya, orang yang bahagia. Tapi kalau kata kita biar dia bertapuk-tapuk, makin lama makin kotor, Allah Ta'ala sebut, waqad khaba man dassaha. Khab di sini celakalah. Dan celakalah barang siapa yang mengotorinya, yang merosaknya. Yang mana dikatakan yang disebut sebagai celaka bagi orang yang mengotorinya ni, dia biar dalam kesesatan dia. Dia ikut, dia turut perangai dia, kemarahan dia, kebencian dia, merajuk panjang dia. Tak usah turut sangat. Buat tak tahu sudah. Kalau kita tengok, zaman kita ni jenis perang perasaan. Kita tak ada siapa musuh-musuh yang nak main. Hang tak mangkit subuh, dia pukul. Tak ada siapa. Kalau kita tak bangun subuh, ada siapa-siapa tak yang nak main nak pukul kita? Tak ada. Habis sangat kalau kita ada suami gerak. Bangkitkan subuh. Tak mau ni tak mau. Tak mau main subuh ke? Tak mau. Pasal apa? Meradang kat suami dia semalam. Hari ni tak mau main subuh. Ini pasal lah dia kata. Dia kan nak pukul kita. Tidak. Ini pasal tapi kita bangun. Siapa suruh kita bangkit pukul 3-4 pagi? Sebab kita nak jadi qad aflaha man zakkaha. Tapi kalau kita ikut hati, mengantuk lena lah. Subuh tak usah bangkit, tidaklah. Sembayang pun tak usah lah. Celakalah. Khaba man dassaha. Barang siapa yang mengotorinya. Maka akan terus menerus menjadi semakin hari semakin kotor. Okey, kalau kita tengok zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Seorang lelaki, saya suka cerita pasal dia. Kerap saya cerita pasal dia. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Seorang sahabat yang paling kaya. Pakaian dia ni import. Yaman. Yaman ni terkenal dengan sutera dia. Sutera Yaman. Sampai hari ni kalau pergi negeri Yaman, belilah sutera dia. Daripada zaman Rasulullah tu dia terkenal dengan sutera dia yang cukup halus. Jadi Sayyidina Mus'ab bin Umair ini, dia seorang pemuda yang kaya raya. Kaya raya. Banyak harta dia. Terkenal dengan ketampanan penampilan dia, yang sehingga dikatakan minyak wangi dia memang tak ada di Mekah. Punya sedap bau. Pakaian dia memang tak ada jual di situ. Semuanya diimport. Sebab apa? Bapa dia ni saudagar. Peniaga. Kita kata businessman lah. Jadi dia ni dapat tempias daripada harta kekayaan mak ayah dia lah. Punya banyak. Satu-satunya waris. Satu-satunya. Apa yang dia mahu dia boleh pakai. Dikatakan rambut dia punya minyak rambut tu pun wangi.
Rambut dia ni tersusun rapi kepala. Sehingga kan dia ini disamakan ketampanan dia dengan Rasulullah. Sama tampan katanya. Nah, jadi kalau orang nak kata segak, ada segak macam Mus'ab. Dia pun kata segak lagi. Kalau segak lagi pada Mus'ab, bermakna segak pada Rasulullah. Padahal ketampanan Rasulullah tak boleh ditandingi. Ha? Kalau dia nak bubuh, baju dia macam baju Mus'ab. Minyak wangi dia macam minyak wangi. Kasut macam kasut Mus'ab. Dia akan menjadikan dia sebagai perumpamaan segala keindahan dan kecantikan. Tapi kata Mus'ab, aku hidup kosong. Dalam jiwa aku tak ada apa. Kosong. Tak ada pengisian. Sampailah kepada satu masa, aku berkenalan dengan Muhammad. Maka aku tahu jiwa Muhammad itu terlalu suci, terlalu bersih. Dia mula mengenali Rasulullah. Belajar mengenali Allah. Kita ni tak kenal Allah, kena kenal Rasul. Sebab kita nak belajar. No? Kita nak kenal Allah, tapi kita kena cari jalan Rasulullah. Melalui jalan Rasulullah, baru kita boleh kenal Allah. Nabi belajar ke Allah Ta'ala nak mengajak kita dah. Melalui jalan Rasulullah. Datang melalui para lidah ulama. Jadi Mus'ab bin Umair ni bila dia kenal Rasulullah, dia belajar mengenal Allah. Dia kata selama ni rupa-rupanya penampilan aku bersih, cantik, tapi jiwaku kotor. Kerana aku menyembah berhala. Setiap pagi sebelum mak dia bagi kat dia duit belanja, mak dia akan suruh dia sujud kepada Lata. Nah, lepas dia sujud pada Lata, dia akan diberi wang belanja yang banyak. Dia kata aku nanti keluar, aku nanti belanja kawan-kawan. Tapi kosong, jiwa aku tak ada apa. Sampailah bila dia kenal Rasulullah, dia mengenal Allah, dia mengenali Islam, dia sucikan jiwa dia, sucikan diri dia. Dia habaq kat mak dia masuk Islam. Mak dia potong semua. Elang dia. Kalau kita lah ni kat kredit, ditarik balik lah. Duit belanja dia semua dipotong. Sampailah kepada satu masa, dia ni ada satu kenderaan yang paling mewah zaman tu, unta merah lah. Kalau lah ni Ferrari lah kot, no? Zaman Rasulullah dulu, unta merah. Ayah dia tarik balik. Lepas tu ayah dia kata kat mak dia, selagi dia tak mau sujud dekat Lata, jangan bagi dia makan. Baju pun jangan bagi dekat dia. Biar tinggal selok saja. Dia sanggup. Dia sanggup. Dan mak tu halau dia duduk dengan Rasulullah. Rasulullah hantar dia awal-awal di antara sahabat yang awal datang ke Madinah. Yang kata bila mana Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah cari yang mana Mus'ab. Sebab Rasulullah dah hantar dia 5 tahun lebih awal. 5 tahun dia sampai dulu pada Rasulullah. Bila Rasulullah sampai, Rasulullah kata dah 5 tahun tak jumpa Mus'ab. Mana Mus'ab? Tengok dia Rasulullah menangis semau-maunya. Rambut dia yang kata punya rapi, punya cantik itu, jadi kerintin. Jadi kerintin keras tu. Kulit dia yang punya halus itu, bersisik kata Rasulullah. Kering. Dia ada sikit baju yang menutup aurat dia. Baju nipis, kain nipis je. Musafir. Rasulullah jumpa dia, Rasulullah menangis semau-maunya. Dia kata, aku bahagia ya Rasulullah. Aku bahagia ya Rasulullah. Jangan menangis, aku bahagia, dia kata. Dia bahagia. Sebab apa? Jiwa dia suci. Orang jiwa bersih ni, dia tak perlukan apa yang ada di zahiriah dia. Kekayaan pada zahir. Sebab jiwa dia dah cukup kaya. Dia dah miliki apa yang hati dia nak miliki. Berbeza dengan orang yang jiwa kotor, dia tak pernah rasa cukup dengan apa yang dia miliki. Nak lagi. Inilah ayat ni sebenarnya ayat yang memuji tentang sifat Mus'ab bin Umair. Kalau nak cerita tentang kewafatan dia wafat dalam perang Uhud. Tak, kalau kan saya kata perang Uhud Nabi pakai baju besi 2 lapis kan.
Nabi pakai topi besi 2 lapis. Ketika mana baginda SAW jatuh di dalam lubang, orang pakai kerumun Rasulullah, dia di antara yang jadi perisai Nabi. Nah, lepas tu dia kata kepada Sayyidina Ali bawa Rasulullah naik ke Jabal Uhud. Dia ambil pakaian Rasulullah selapis. Dia pakai baju besi Rasulullah, dia pakai topi besi Rasulullah. Bila dia duduk dalam tu, dia ni kan saya sebut tadi, dia adalah sahabat yang paling mirip dengan Rasulullah. Dari segi tubuh badan dia. Nah, kemudian dia pun tengok duduk di dalam topeng besi tu, kata tu dia Muhammad. Nah, dia ditikam lebih daripada 80 tikaman. Di antara sahabat yang hilang jari, hilang tangan, dicincang jasadnya. Dia kata habis dah Muhammad, mati dah Muhammad. Nah, tapi bila dia kata nak tengok sat muka yang belum hancur, cabut topi besi dia tu, tengok orang lain, Mus'ab bin Umair. Apa dia buat? Dia cari-carikan wajah dia. Nah, itu dia cara kematian dia. Adakah keji? Tak. Sebenarnya Allah Ta'ala nak ganti dengan kebahagiaan yang lebih hakiki di sana nanti. InsyaAllah ada rezeki boleh jumpa mereka no? Ada rezeki insyaAllah boleh jumpa, boleh tengok. Akan kita lihat lelaki-lelaki yang ada di sisi Rasulullah. Inikah Mus'ab bin Umair, inikah Abdullah bin Jabir, inikah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, inikah Sayyidina Osman bin Affan, inikah Umar Al-Khattab, Masya Allah, radhiyallahu anhu. Ini dah tengok mereka. Allah. Teringin ya Allah. Ha? Kita kena sucikan jiwa no. Walaupun mungkin kita tak boleh jadi macam mereka no. Baik. Kemudian ni cerita Allah Taala nak sambung nak. Kazzabat Samud bi taghwaha idzin ba'atha ashqaha faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Ayat 11 hingga ke 15 ini Allah nak cerita tentang satu kaum, yakni kaum Samud. Kaum Samud ini adalah satu bangsa, satu keturunan yang datang daripada Nabi Allah Saleh alaihi salam. Kaum Samud. Yang mana mereka ini duduk di Jazirah Arab, di utara Madinah. Kalau kata daripada bandar Madinah, nak pergi ke tempat mereka ni, kalau hari ni 300 km. Ataupun disebut sebagai Madain Saleh. Hari ni disebut Madain Saleh. Tempat kaum Nabi Allah Saleh, iaitu kaum Samud. Kaum Samud. Yang terkenal di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ini 11 kali cerita tentang kaum Samud, Nabi Allah Saleh. Dan satu lagi kaum yang masyhur yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kaum Ad. Kaum Samud dan kaum Ad. Kaum Ad kepada Nabi Allah Hud. Kaum Samud kepada Nabi Allah Saleh. Dan kedua-dua kaum ni, kalau misalnya kita kata dekat-dekat, hampir satu keturunan. Dan daripada bangsa mereka lah, turun mai jadi kaum Quraisy. Allah Ta'ala bagi kebijaksanaan kepada kaum Samud ini, iaitu ayat wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allah Ta'ala beri keistimewaan kepada kaum Samud ini, mereka boleh jabus sakhra bil wad, boleh potong batu. Kaum Samud ni keistimewaan mereka pandai ukir batu. Membentuk batu menjadi batu tu sebagai tempat tinggal, rumah mereka. Ini kelebihan, keistimewaan kaum Samud. Jadi rumah. Mereka duduklah dalam gunung-gunung yang tinggi. Mereka ni adalah satu kaum yang besar, yang tinggi. Sebab tu gunung hak tinggi-tinggi tu boleh mereka pahat. Sampai hari ini di Madain Saleh, Allah Ta'ala tinggal sedikit kesan
daripada hasil kerja mereka. Dan satu lagi yang paling banyak di Petra, Jordan. Nah, yang tu lagi banyak. Kena jalan jauh nak masuk pergi. Yang dikatakan bandar Rus tu, warna dinding-dinding dia warna Rus. Macam kelopak mawar. Cantik. Dia punya batu-batu. Di sepanjang siapa yang pernah sampai boleh tahu. Dinding-dinding batu tu. Kita nak jalan pergi tu. Kat 5 kilometer, 3 kilometer. Nak jalan pergi ke tempat tu. Nah, dinding dia tu warna pink. Dinding batu tu. Ini hasil kerja kaum Samud yang Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada mereka. Tapi mereka takabur. Kerana sifat takabur mereka, kerana mereka mendustakan agama yang dibawa oleh siapa? Oleh Nabi Saleh alaihi salam. Dia berkata, wahai Saleh, hang ni duk suruh kami sembah Tuhan hang yang tak nampak di mata. Kami dah buat dah ni. Kami dah buat dah berhala-berhala. Hari ni di Petra masih ada lagi rumah berhala mereka nah. Mereka kalau orang mati, mereka akan bubuh dalam rumah-rumah tu. Tapi tak busuk Allah Ta'ala pelihara dah. Di antara makam-makam. Yang paling besar tu rupanya makam dia punya ketua, raja mereka. Dalam tu ada bekas-bekas kuburan lama lah. Jadi dia kata, kalau hang nak suruh kami sembah juga Tuhan hang, buktikan kepada kami. Daripada batu ni, jadi seekor unta. Buktikan. Nabi Soleh kata, pasal apa hangpa minta mai daripada batu? Awak dah tak minta mai daripada hutan. Hutan ada hidupan. Mungkin hang boleh bawa keluar daripada hutan seekor unta. Ayam adalah hidupan. Tapi kami nak batu. Batu ni satu yang beku, yang mati. Hang bawa keluar mai. Nabi Allah Soleh minta pada Allah Ta'ala untuk dikeluarkan batu. Nanti saat Soleh, jangan minta lagi. Kami nak unta tu, unta yang berwarna putih bersih, bunting. Unta betina bunting. 3 syarat dia bagi. Pertama, suruh bawa keluar unta. Yang kedua, warna putih. Yang ketiga, unta betina bunting. Allah kan kaya. Bagi. Keluar mai. Tadi hampa bagi syarat kat aku kan. Kata Nabi Allah Saleh ni, aku pula nak bagi syarat kat hampa. Ilim ba'asa asqaha tu. Seketika telah bangkit orang yang paling celaka di antaranya. Okey. Nak contoh. Bila dah keluar mai unta tu, Allah Ta'ala bagi apa dekat unta tu? Susu dia banyak. Dia boleh bagi minum seluruh penduduk kampung Madain Soleh tu. Semua boleh minum. Jadi Allah Ta'ala bagilah. Hari ni kata Nabi Allah Soleh, hampa minum air telaga ni. Daripada kata perigi haud Nabi Allah Soleh tu. Lepas tu esok kita tak payah minum. Bagi unta ni minum. Sebab kita minum apa? Kita minum susu dia. Maknanya dia boleh minum dah? Boleh. Cuma minum susu. So kita minum susu. Siapa jangan ambil ayam telaga ni? Bagi unta tu saja minum. Susu dia pergi pakai. Minumlah susu dia. Tak habis-habis. Tak berhenti-henti semua pakat. Pakat boleh minum susu tu. Lepas tu lawan tukar lah. Tapi dia ni yang dia sebutkan zabat dusta. Mailah seorang lelaki yang Allah Ta'ala kata irim ba'asa asqaha. Bangkit di kalangan kaum Samud ini seorang laki-laki yang paling celaka. Okey. Nama apa? Nama dia Kudar. Kudar bin Salib. Nama lelaki yang paling celaka Allah Ta'ala panggil ni. Kudar. Qaf dal ra. Kalau ejarum dia Kudar. 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 Kudar bin Salib. Salik. Kudar bin Salib ni dia jahat. Dia kaki minum arak. Dia kata, awaklah kita nak dengar cakap Saleh sangat ni. Kita nak kena share yang telaga pula dengan binatang tu. Walhal, kalau hampa tak boleh minum yang telaga pun hampa dapat susu lagi sedap. Kalau selama ni duk minum ayak tawak, tapi bila main yang unta tu hampa boleh minum susu. Susu unta ni kan terkenal sedap, lemak berkrim kan. Susu unta ni sedap no?
Pernah minum kan? Dia tak sanggup minum kan? Tak kisahlah. Tapi itu adalah minuman yang paling sedap. Kalau Rasulullah pun, di antara banyak-banyak susu yang baginda minum, baginda akan puji susu unta. Sedap. Sedap. Tapi mai kuda ni jahat, dia kata, lah ni kita upah orang suruh bunuh. Suruh bunuh unta tu. Akhirnya, ringkas saya nak cerita lah. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha, lalu berkatalah Rasulullah ini Nabi Saleh, jagalah unta Allah dan minumannya, jangan berkacau. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawaha. Tapi mereka dusta lalu mereka bunuh unta itu, maka Tuhan pun mencurahkan azab kepada mereka lantaran dosa mereka itu hingga dia ratakan kebinasaan itu. Dia bertangkap, dia sembelih. Yang tukang bunuh ni Kudar bin Salib. Hak tukang ikut dia ni sebelah orang. Kepung unta tu. Sampai mereka dapat tangkap unta tu. Mereka sembelih. Bunuh. Fa'aqaruha. Lepas tu, mereka makan. Orang-orang kampung pakat keluar main. Makan sama. Kenduri besar lah. Unta tu besar. Sedap. Dia berkata daging dia paling sedap. Memang sedap. No? Lepas tu, ketika mana Nabi Allah Saleh menangis, merintih kepada Allah, ya Allah, unta ni untamu. Jadi dah, tak nak, kita bagi pengambil serta ni boleh dah. Unta ni unta milikmu, telah pun dirampas oleh mereka. Lah ni aku nak biak. Dia nak biak apa? Dia nak biak ke Allah Ta'ala buat keputusan. Dia nak serah kepada Allah nak buat keputusan. Jadi, yang kata sebelah orang pembantu kepada Kudar bin Salib ni, yang tukang kepung ni, kata, bila mana Nabi Saleh tanya, siapa bunuh? Pakat-pakat nak lepas tangan. Tak tahu Salib, Kudar yang bunuh. Kami cuma tolong sahaja. Kata orang kampung, kami mana nak tahu. Dia panggil kami makan, kami makan lah. Kami duduk makan, dia habak. Ni lah unta Saleh. Yang dia kata unta tu unta Allah. Kita sembelih tak ada apa pun. Ni kita nak kena share pula minum dengan dia. Selang-sari tangkap. Bunuh orang kita makan. Esok kita bolehlah minum ayat telaga tu hari-hari. Tak ada payah nak bergiliak dengan siapa dah. Itu kata-kata Kudar bin Salib. Kayak orang kampung seronok. Kan orang kampung ni kadang-kadang dia macam lalang juga. Mula dia kata kau tu jahat. Lagi mai kau ni kata, dia tu bagus. Kau ni lagi jahat. Ya ke? Kau ni pula. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Allah Saleh, keluar dari kampung tu. Siapa yang nak ikut bawa. Yang ikut Nabi Allah Saleh adalah yang tak bersubahat dengan pembunuhan unta. Sikit sangat. Katanya tak sampai 9 orang yang ikut Nabi Allah Saleh. Apanya Allah Ta'ala nak turunkan azab dan bala. Lantaran dia sebut ni. Diratakan kebinasaan tu. Kena sekampung tu habis. Macam mana Allah Ta'ala turunkan? Satu tempikan daripada langit. Allah Ta'ala hantar siapa? Malaikat Jibril sahaja. Bukan hantar jasad Jibril. Hantar tu suruh tempik saja. Macam kita lah. Ingat sangat. Sekali jerkah. Dia sengak. Bila dia perkena jerkah sekali dengan Malaikat Jibril ni. Rupa-rupanya pecah ke gendang telinga ni. Hari pertama. Jasad dia pun jadi kuning. Kuning. Nak minum pun tak boleh lah. Ayak yang keluar daripada Madain Saleh, Nabi Allah Saleh tu punya jernih keluar. Membuak-buak makin banyak. Bila dah dia tak minum. Pasal apa tak boleh minum? Rengkung membengkak. Rengkung membengkak. Nak minum pun tak boleh. Ayak berlambak-lambak. Itu masa ada apa berebut dengan unta. Ini ketamakan manusia. Tak mau ikut peraturan Allah. Itu hari pertama jadi kuning. Rupa-rupanya dia dalaman makin memecah. Kemudian hari kedua dia jadi merah.
yang merah bisui kalau nak pecah ni punya sakit lah kan. Panas seluruh jasad. Termasuk kanak-kanak yang makan. Kemudian masuk hari ketiga jadi hitam, pecah. Nah, jadi hitam. Dia dah cukup kandung, dia pecah kelai, pecah kelai, pecah kelai, pecah kelai. Lalu Allah Ta'ala ratakan seluruh muka bumi itu. Termasuklah pokok-pokok yang ada di kampung tu semua diratakan. Sampai hari ini tak hidup no? Pokok-pokok di kampung. Serta pasal kaum Samud. Tapi Allah Ta'ala tinggal kesan di dinding-dinding bukit yang dipahat. Hebat kata Allah. Apa kata hebat? Orang yang boleh pahat bukit. Tapi apa yang aku buat? Dan ayat yang terakhir ni wala yakhafu uqbaha, tidaklah dia menghiraukan akibat daripada kesalahan mereka. Okey. Ini ada 3 tafsir. Tafsiran pertama ayat yang wala yakhafu uqbaha ni dia tak hirau ni, dia kata Allah Taala tak heran. Kalau kata mati sekampung tak ada siapa sembah, Allah rugi dah. Allah Taala tak rugi. Kalau kata tak ada manusia di atas muka bumi ni, Allah boleh jadi Allah dah. Boleh jadi Tuhan tak? Boleh. Dia Al-Ghani wal-Mughni, dia kaya lagi mengkayakan. Kalau siapa seorang manusia pun tak sembah dia, dia tetap jadi Allah. Jadi dia tak takut rugi. Berbeza dengan seorang cikgu, kalau tak ada murid, dia boleh jadi cikgu tak? Tak boleh. Dia boleh jadi ustazah tak kalau tak ada murid? Tak boleh. Seorang raja, kalau tak ada rakyat, dia boleh jadi raja tak? Tak jadi raja kat siapa? Tak boleh jadi raja. Seorang Perdana Menteri, kalau tak ada rakyat, boleh jadi raja tak? Boleh jadi menteri tak? Tak boleh. Kalau kata seorang majikan, kalau tak ada pekerja yang boleh kerja untuk dia, dia tak boleh jadi majikan, nak jadi bos kat siapa? Tapi Allah, wala yakhafu uqba. Aku tak heran kalau hampa semua mampu pun. Aku tetap Allah. As-sabit. Qiyamuhu bi nafsi. Berdiri dengan sendirinya. Ini tafsiran yang pertama. Okay, tafsiran yang kedua, wala yakhafu uqbaha ini dirujukkan kepada Qudar bin Salih itu tadi. Dia tak takut akibat dia sembelih unta tu tadi. Dia tak takut akibat dia yang berlaku, yang kena pada diri dia. Dia di antara yang awal-awal sekali yang kuning mata, kuning badan, kemudian membengkak. Akhirnya lepas dia bengkak, dia merah menyala. Hari ke-3 dia pecah. Dia pecah. Pecah bukan kata meletup itu, dia pecah sikit. Tak salah. Bukan kata macam pecah bisul itu boleh kita tekan, tu pun sakit. Tidak, dia pecah terus. Sembilan pecah tu. Itu tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga dirujukkan kepada Nabi Allah Saleh alaihi salam. Maknanya Nabi Saleh tak takut kalau hampa nak sembelih unta tu. Perbuatan tu hampa yang buat, bukan aku yang buat. Allah dah perintah dah, aku suruh keluar. Aku keluar lah. Kerana Allah Ta'ala nak bagi sama rata muka bumi tu. Sama rata bermaksud di sini, apa dia? Tak ada tumbuhan yang boleh hidup lagi di atas permukaan bumi. Permukaan bumi yang dilaknat. Saya kata surah Al-Syam ni mula dia bersumpah dengan nama makhluk dia yang besar-besar. Rupanya dia nak cerita tentang perangai kaum Samud yang tamak. Dia nak cerita pasal Qarun yang tamak sambil bercerita tentang harta kekayaan dia. Dia nak cerita tentang kebahagiaan Mus'ab bin Umair. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini menjadi panduan untuk kita. Yang mana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, berbahagialah kamu siapa yang mensucikan diri dia. Bahagia orang yang sucikan diri dia. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kami bagaimanakah cara untuk mensucikan hati, mensucikan jiwa, mensucikan diri." Maka Nabi pun mengajar kepada para sahabat sepotong doa. Beramallah kamu dengan doa ini setiap kali kamu berdoa. Yakni dia kata, nescaya akan sucilah diri kamu daripada segala sifat-sifat yang keji. Jadi orang yang aflah. Lalu diambil oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim meletakkan, petikan doa ini di dalam hadis sahih.
Okey, nah saya baca petikan doa ni insya-Allah. Nanti saya tulis, kita boleh share nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta lindung denganmu daripada sifat lemah dan malas. Wal harami, wal jubni, wal bukhli. Dan aku minta lindung kepadamu, ya Allah, daripada sifat haram. Haram ni ketuaan yang nyanyuk. Nah, kita ni hidup kalau terlampau tua pun tak guna. Dah, nyanyuk nak buat apa? Wal jubni, pengecut. Wal bukhli, kedekut. Wal azabil qabri, dan aku minta lindung kepadamu ya Allah daripada azab kubur. Kemudian kata Rasulullah lagi, Allahumma inni nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kepadamu, berikanlah kepadaku jiwa yang penuh dengan takwa dan sucikanlah dia. Anta khairan man zakkaha, kerana sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan. Anta waliyuha wa maulaha, engkau lah yang maha pelindung lagi maha memelihara. Allahumma inni a'udzubika minal qalbin la yakhsha. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu, jauhilah aku daripada hati yang la yakhsha, yang tak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dan daripada diri ataupun jiwa yang tidak pernah puas. Wa min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tak bagi manfaat. Wa da'watin la yustajabalah, dan aku minta lindung daripadamu ya Allah, doa yang tak mustajab, doa yang tertolak. Ini doa membersihkan jiwa yang Rasulullah ajar apabila selesai habis daripada baca surah Asy-Syams. InsyaAllah saya akan tulis dan kita putus tip, boleh kita bagi dekat kawan-kawan seorang satu. Beramal lah, kita beramal. Doa ini terkandung di dalam hadis sahih Bukhari. Nabi kata baca selalu untuk mensucikan jiwa. Nah, sebab kita nak jadi aflahal mukminin. Qad aflaha man zakkaha. Nah, insya-Allah, wallahu a'lam. Mohon ampun dan maaf. Insya-Allah kita akan baca Yasin hari ini, hari ketiga, seperti mana yang kita hajatkan bersama. Saya mendapat sedikit perkhabaran daripada anak mama, anak mama, ubat tidur dah habis. Ubat tidur dah habis. Sepatutnya mama jaga. Tapi Allah lebih sayang, Allah tidurkan lagi. Bila Allah tidurkan, sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi korang rasa sakit. Kan kita kalau sakit nak tidur kan? Bila sakit saja dandan nak cari tempat tidur. Dengan tidur, kita dapat mengurangkan rasa sakit. Jadi kita bersangka baik pada Allah. Kenapa Allah tidurkan? Kerana Allah sayang. Allah nak kurangkan rasa kesakitan. Kalau nak lebih mustajab, buka tudung dia. Nak lebih mustajab, letaklah di tengah-tengah tu. Letaklah di tengah tu. Ini sahabat-sahabat kita ramai. Doa-doa kawan-kawan lagi makbul. Mai ambil seorang satu. Ambil seorang satu. Letak di depan sendiri. Lagi makbul. Okey, kawan-kawan yang duduk atas kerusi ni, bagi dengan kotak. Bagi dengan kotak. Barakallah. Terima kasih. Hari ini hari ketiga kita mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar sahabat-sahabat kita, saudara mara kita, ahli keluarga kita yang diuji dengan kesakitan ini, Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Kita minta kepada Allah Ta'ala, terutamanya sahabat yang paling kita sayang, Fatimah binti Ibrahim, atau yang kita kunyahkan, gelarkan panggilannya dengan panggilan Mama. Dan kemudian untuk kepada Ji, iaitu Salbiah binti Arifin, termasuk Ji sendiri Ji Afia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmatimu, sihatkan tubuh badan, kembali ceria, hidup seperti sahabat-sahabat sihat yang lain insya-Allah. Dan juga dengan berkat kita membaca Yasin pada pagi ini, kita mohon doa kepada Allah Ta'ala agar disembuhkan kesakitan yang dihadapi oleh Mak Cak. Yakni Rokiah binti Mak Isa, yang aksiden. Dia pun salah seorang daripada
Jemaah kita selalu tumpang kat Rosmah mai kuliah. Sikit je. Bukan kata kena langgar pun, selerah je. Jatuh, patah, tulang. Hari ni operation. Hari ni nak bubur besi. Sikit. Silap sikit je kita ni. Terancam dengan bahaya. Dan kemudian kita minta tolong kepada Allah. Minta tolong ni tak ada yang lain lah kecuali kepada Allah. Yang ni kepada mohon agar Muhammad Daniel bin Ahmad Daud, Ramlah binti Mak Salim, Nur Hanani binti Abu Hassan, Norma binti Abdul Rahman. Norma binti Abdul Rahman ni salah seorang daripada ukhuwah muslimah juga nak. Abdul Razak bin Pawanci. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita membaca surah Yasin ini, dapatlah Allah Ta'ala menumpahkan rahmat belas kasihan kepada sahabat yang sakit. Juga Allah Ta'ala berikan kesembuhan kepada mereka, juga kepada kita. Disembuhkan daripada segala kesakitan, urat sarafnya, zahir batinnya, ahli keluarga kita dipelihara daripada segala mara bahaya dan petaka. Dan jika ditakdirkan mati, matikanlah kita sebagai pemilik syahadah. Pemilik syahadah, ini kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik, saya tinggal ada 4 nama lagi Azizuddin bin Jamaluddin, Azril Farihan bin Muhammad Firdaus, Zainul bin Babu Zaid bin Jamal. Dengan keberkatan surah Yasin ini memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang sakit disembuhkan, yang miskin dikayakan, yang susah disenangkan, yang derita dibahagiakan, yang mana merana diberi kesenangan, insya-Allah taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqma'un. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين.
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم ومحزون المنفس لكل مظلوم ومديون المخلص لكل مسجون يا مجري البحار والعيون يا من خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل كل منا بين عبادك في كل حال الظافر الغالب وأن لا تحوجنا أحدا منا إلى أحد من خلقك في أمر رزقه وأن تربط على ألسنة المتوفيين بالمكروه في حقه وأن تقرنا حركتنا بالتوفيق وأن تجعل رضاك عنا خير مصحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة يا الله يا الله يا شافي يا الله يا كافي يا الله يا معافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم dengan kekuasaan-Mu ya Allah yang maha penyembuh, sembuhkanlah kesakitan yang sedang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan saudara-saudara kami ya Allah. Yang mana yang sedang menderita kesakitan, Kau ringankanlah. Yang mana yang sedang tidur, Kau sedarkanlah. Yang mana yang tidak sedarkan diri, Kau jagakanlah. Yang mana yang sedang menderita, Kau bahagiakanlah.
Yang mana yang sedang dalam kesepitan kau lapangkanlah. Yang mana di dalam penderitaan kau berikanlah kepada mereka kebahagiaan. Ya Allah, seandainya terdapat sahabat-sahabat kami sedang menderita kemiskinan, kau kayakanlah mereka ya Allah. Istajibillahumma doa'ana ya Allah. Mustajabkanlah doa kami ya Allah. Istajibillahumma doa'ana ya Allah. Mustajabkanlah doa kami ya Allah. Istajibillahumma doa'ana ya Allah. Mustajabkanlah doa kami ya Allah. Wa haqiq fika raja'ana wa dakhalna fi rizqikal masun. Bisiri qawlikal haqqa innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhanallah nafsi an kulli maghmum. Subhanallah nafsi an kulli madyun. Subhana man amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarijal humum, ya mufarij farij anna humumana ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Kita minum dulu nah. Kita minum. Mudah-mudahan minuman ini memberi sifat untuk kita nah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Rabbi anni massan yadhar wa anta arhamur rahimin. Niat apa saja sakit dalam badan disembuhkan. Kalau sakit telinga aku, sakit dalam badan. Alhamdulillah. 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 Saya sampaikan ucapan jazakumullah syukran katsira untuk sahabat yang ada dalam surah dan juga di alam maya yang telah baca Yasin. Bagi pihak anak mama Sakinah Nah, dia ucapkan terima kasih sebab sudi doakan untuk ibu dia dan terus berdoa nah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita walau di mana berada dalam lindungan dan rahmat Allah Ta'ala. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Bye. Salam. Kak Syah tak baca doa sikit, baca. Baca. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. آمين يا رب يا مجيب السائلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم مولانا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Ya Allah, Tuhan sembuhkanlah sahabat kami semua. Sembuhkanlah dia dan dirinya ya Allah. Semoga dia sembuh dan dekat bersama dengan kami. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Kak Syah. Bye. Terima kasih Rohani, Ani, Novan, Adiza, semua Kak Syah semua nah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampun dan maaf segala kasar. Nah. Baik. Baik Kak Zah.
Kak Maaf lah nak. Syam. Ya, ya. Assalamualaikum. Salam.